Pada 17 Julai 2014, sebuah pesawat milik Malaysia Airlines MH17 yang sedang berlepas dari Amsterdam, Belanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui ruang udara di kawasan timur Ukraine iaitu Donetsk. Pesawat ini berada kira-kira 50 km dari sepadan Rusia sebelum ianya hilang secara tiba-tiba dari radar Pusat Kawalan Trafik Udara ATC selepas 4 jam berlepas. Walau bagaimanapun, pesawat ini telah disahkan ditembak selepas itu. Pesawat yang membawa 283 penumpang termasuk 80 kanak-kanak dan 15 kru ini sedang terbang di altitude kira-kira 10,000 meter ditembak menggunakan peluru berpandu jenis BUK dari darat ke udara. Pesawat MH17 meletup di ruang udara dan dalam tempoh 60 hingga 90 saat terhempas dengan bangkai pesawat tersebar di kawasan seluas 50 km persegi dan ramai saksi yang melihat menyatakan keadaan lokasi kejadian adalah sangat mengerikan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana pesawat MH17 ditembak. Teruskan menonton. Pelan penerbangan MH17. Pesawat jenis Boeing 777-200 MH17 berlepas kira-kira jam 12.15 tengah hari waktu tempatan dari Amsterdam Airport dan dijadualkan tiba di Kuala Lumpur International Airport KLIA pada jam 6.10 pagi waktu Malaysia, iaitu mengambil masa selama 11 jam 30 minit. Pesawat MH17 ini diselenggara dengan baik, tidak mempunyai isu teknikal sebelum berlepas dan tidak membawa sebarang barang mencurigakan yang mudah meletup di dalam kargo. Pelan penerbangan untuk MH17 pada hari tersebut ialah ia akan terbang ke arah Jerman. Kemudiannya, selepas melepasi sepadan Jerman dan Poland, pesawat memasuki ruang udara Ukraine, seterusnya melalui Rusia dan Asia menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pukul 13.19 waktu Universal UTC, pesawat MH17 sedang terbang pada altitude 10.1 km atau 33,000 kaki di kawasan timur Ukraine berhampiran sepadan Rusia. Juruterbang mendapat kebenaran dari ATC Ukraine untuk meneruskan pelan penerbangan menuju ke Rusia dan mengesahkannya pada pukul 13.19.56. Pihak ATC berkomunikasi dengan MH17 untuk memaklumkan laluan seterusnya pada jam 13.20. Akan tetapi, tiada maklum balas dari pesawat. Semua signal dari pesawat juga terhenti selepas itu dan isyarat dari transponder pesawat juga lenyap. Adakah pesawat MH17 terbang di kawasan sepatutnya? Bermula pertengahan bulan Mac 2014, sebahagian dari kawasan laluan udara di wilayah timur Ukraine seringkali ditutup buat sementara waktu dan pesawat komersial tidak dibenarkan terbang di kawasan tersebut. Hanya pesawat milik tentera yang dibenarkan menggunakan ruang udara tersebut, iaitu milik tentera udara Ukraine. Kawalan udara dikenali sebagai Notice to Airmen juga dikeluarkan pada 17 Julai 2014 untuk memaklumkan arahan mengenai beberapa laluan udara di timur Ukraine. Salah satunya dikuatkuasakan pada 14 Julai 2014 mengenai had minima bagi pesawat komersial untuk terbang, iaitu tidak dibenarkan terbang di bawah flight level 320 atau FL320 merujuk kepada ketinggian 32,000 kaki atau 9.7 km. Pada 17 Julai 2014, MH17 terbang di kawasan udara yang dibenarkan pada altitude 33,000 kaki atau 10.1 km sewaktu ditembak jatuh. Sebelum itu, pada 14 Julai 2014, sebuah pesawat pengangkut tentera Ukraine ditembak pada ketinggian 6,200 hingga 6,500 meter dan pada 16 Julai 2014, sebuah pesawat pejuang Sukhoi Su-25 ditembak pada ketinggian 6,250 meter. Konflik bersenjata tercetus di kawasan timur Ukraine bersempadanan dengan Rusia antara tentera Ukraine dan pihak pemisah pro-Rusia sejak April 2014 dan ketegangan juga melibatkan kawasan udara. Banyak helikopter dan pesawat udara milik tentera Ukraine ditembak jatuh sebelum kejadian nahas MH17. Kegagalan pihak kerajaan Ukraine menilai risiko. Laporan penyiasatan dari Badan Keselamatan Belanda yang mengetuai siasatan nahas MH17 menyatakan kerajaan Ukraine sepatutnya menutup laluan udara di kawasan konflik sepenuhnya sebagai langkah berhati-hati. Ukraine gagal menilai dengan tepat mengenai isu penting iaitu keselamatan penerbangan bagi orang awam. 160 buah pesawat komersial melalui ruang udara timur Ukraine pada hari kejadian dan pesawat komersial Singapore Airlines dan Air India berada dalam jarak 25 km dengan MH17 semasa ditembak jatuh. Impak peluru berpandu ke atas MH17. Pada jam 13.20.03 UTC 17 Julai 2014, peluru berpandu jenis BUK yang dilancarkan dari darat ke udara telah mengenai bahagian hadapan pesawat MH17. Ini berdasarkan analisis yang dibuat meliputi altitude penerbangan, corak kerosakan pada badan pesawat dan bahan yang ditemui.
Terdapat banyak partikel aluminium dan kaca yang dijumpai dalam badan 3 juruterbang di dalam kokpit, membuktikan bahagian pesawat telah cair disebabkan suhu yang tinggi. Beberapa bahan juga dikenal pasti berasal bukan dari pesawat, dan cat yang dianalisis membuktikan ianya sama dengan bahagian peluru berpandu yang ditemui di kawasan bangkai pesawat terhempas. Hasil penyiasatan mendapati peluru berpandu mengenai bahagian depan MH17, iaitu bahagian kiri atas, yang menyebabkan kawasan kokpit diduduki juruterbang meletup dan 3 kru di dalamnya meninggal dengan serta-merta. Radar penerbangan dari pihak ATC Ukraine dan Rusia juga menunjukkan MH17 terbang pada altitude 10,100 meter sehingga jam 13.20. Rekod data untuk rakaman suara kokpit menunjukkan ia terhenti secara tiba-tiba pada pukul 13.20.03 UTC, dan dalam 20 milisaat terakhir terdapat satu gelombang bunyi yang tinggi selama 2.3 milisaat. Tiada sebarang isyarat kecemasan diaktifkan oleh kru, dan rakaman suara kokpit terhenti pada waktu yang sama dengan rakaman data pesawat kerana kuasa elektrik pesawat terputus. Kawasan MH17 terhempas. Bangkai MH17 ini tersebar di kawasan seluas 50 km persegi, iaitu di 6 lokasi berbeza. 6 tapak lokasi dikenal pasti, iaitu tapak lokasi 1, 2, 3 ialah bahagian pertama yang terhempas merangkumi bahagian hadapan termasuk kokpit, dan diikuti bahagian tengah bersama ekor pesawat yang jatuh di arah timur di lokasi 4, 5 dan 6. Kawasan lokasi 4, 5 dan 6 menunjukkan di mana bahagian belakang badan pesawat, sayap dan ekor terhempas, diikuti akhir sekali bahagian tengah yang terhempas ke darat dengan keadaan terbalik. Kebakaran besar terjadi apabila bahagian tengah bersama enjin pesawat terhempas dan memusnahkan sebahagian besar tengah pesawat. Pesawat MH17 dilengkapi dengan sistem kecemasan bagi mengetahui lokasi jika ianya terhempas, dan ianya diaktifkan secara automatik sejurus pesawat terhempas pada jam 13.20.36, dan tiada signal yang dikenal pasti diaktifkan secara manual. Penganalisis juga mengkaji sekiranya MH17 ditembak di udara oleh pesawat lain, akan tetapi serangan dilakukan dari udara tidak akan menyebabkan impak begitu kuat, serta tiada pesawat tentera yang dikesan mana-mana radar dalam lingkungan 30 km semasa MH17 sedang terbang. Pasukan penyiasat MH17. Mengikut undang-undang oleh ICAO, tanggungjawab untuk menyiasat nahas udara ini terletak pada negara di mana insiden berlaku. Kerajaan Ukraine telah memulakan penyiasatan awal, dan agensi keselamatan dari Belanda diminta melakukan siasatan utama kerana ramai dari mangsa adalah dari negara tersebut. Siasatan jenayah dilakukan oleh kumpulan Joint Investigation Team JIT yang dianggotai oleh Badan Servis Pendakwa Raya Belanda, Polis Belanda bersama-sama penguatkuasa dari Malaysia, Ukraine, Australia dan Belgium. Pada tahun 2017, pasukan ini bersetuju untuk mengadakan perbicaraan di Belanda menggunakan undang-undang Belanda kerana Rusia telah menggunakan kuasa veto bagi menghalang perbicaraan diadakan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 4 individu telah didakwa, iaitu 3 orang dari Rusia dan seorang dari Ukraine atas tuduhan menyebabkan pesawat MH17 terhempas dan membunuh semua penumpang. Walau bagaimanapun, undang-undang Rusia tidak membenarkan rakyatnya diekstradisi ke negara lain atas tuduhan jenayah. Selain 3 rakyat Rusia yang disyaki terlibat, seorang individu dari Ukraine juga memegang pasport Rusia. Oleh itu, mereka semua didakwa secara ketidakhadiran di Mahkamah Belanda bermula 2020. Perbicaraan di Mahkamah Belanda dijalankan semula pada 17 Jun 2021 selepas beberapa penangguhan dibuat sebelum ini, dan ada pihak pendakwa raya serta peguam bela akan melihat dan menyemak barang bukti bersama-sama hasil siasatan di lokasi kejadian. Kesimpulannya, insiden yang terjadi kepada MH17 adalah sangat tragis, berpunca daripada pertelingkahan politik antara dua negara yang mengorbankan beratus nyawa tidak bersalah termasuk 80 kanak-kanak. Bukti yang jelas ditemui dan individu-individu yang terlibat perlu dihadapkan ke muka pengadilan menggunakan saluran undang-undang yang betul tanpa campur tangan pemimpin tertentu. Motif pihak yang melakukan kekejaman ini perlu diketahui dan diberitahu, terutamanya kepada keluarga mangsa yang sudah lama menantikan jawapan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.